Ayat berapa ya? Hari ini ayat 49, Ustaz. 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسير ولا تعسير ربنا تمم بالخير ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Ustaz, kita dapat bersama lagi pagi ini. Hari ini kita sambung ayat 49. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu, Allah telah menyamakan yursil riyah dan yursil rasul dengan ungkapan yang sama, 47 dan 48. Arsalna min qablika rusulan. Kemudian Allah datangkan pula yursilur riyah, diutuskan Nabi dan Rasul seperti mana diutuskan angin yang membawa berita gembira. Berita gembira itu berbentuk awan, lalu turunlah hujan. Hujan keluar daripada celah-celah awan. Dan hujan itu menggembirakan siapa sahaja yang Allah nak. Fa'idha asaba bihi may yasha'u min ibadihi idahum yastabshirun. Mereka serta-merta bergembira. Begitulah kehadiran Rasul dalam hidup kita. Ketika kita tiada hala tuju, tak ada arah, tak dapat nak menentukan, tak dapat nak menjelaskan mana satu yang baik, mana satu yang tidak, maka datanglah Rasul untuk memudahkan pilihan kita. Untuk memudahkan pilihan kita. Lalu Allah kata apa? Wa in kanu min qabli ayyunazzala alaihim min qablihi lamublisin. Dan sesungguhnya mereka dahulu sebelum diturunkan hujan kepada mereka, mereka berputus asa. Bayangkan tuan-puan, manusia sewaktu zaman sebelum zaman kebangkitan, orang-orang Eropah, sebelum zaman kebangkitan, sebelum Renaissance, bagaimana kehidupan mereka? Sangat teruk. Sangat teruk. Kan mereka tak tahu cara nak menguruskan najis sendiri. Mereka tak tahu cara-cara nak bersuci. Malah ada antara raja-raja mereka yang mandi setahun sekali. Sampailah ke hari ini. Tanpa panduan yang jelas daripada Allah dan Rasul, kita tak mungkin boleh menguruskan diri sendiri.
sama seperti hujan yang turun. Kita amat gembira, sedangkan sebelum itu kita sudah begitu galau kerana hujan tak turun. Lagi-lagi kalau dalam musim kemarau. Hujan dapat turun sikit tu, oi. Orang Jawa kata bungah Bungah. Bungah ni apa? Gembira. Dan semua orang tahu bahawa hujan ini adalah dalam wilayah kekuasaan Allah. Dan kita takkan dapat boleh berharap dengan siapa pun untuk menurunkan hujan. Tak ada. Takkan boleh berharap dengan siapa pun untuk menurunkan hujan. Walaupun sekarang kita ada teknologi pembenihan awan. Kan? Teknologi pembenihan awan. Ya, dia ada potensi untuk menjadikan hujan itu turun ataupun awan itu menghasilkan hujan. Namun bila disebut pembenihan, seperti kita tabur benih, tak semua benih itu hidup. Tak semua benih itu boleh hidup. Masih lagi kuasa menghidupkan atau kuasa menurunkan tertakluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masih ingat dulu tahun 95 kot. 95. Negara kita kemarau. Tak, negara kita tak kemarau. Tapi pusat tadahan hujan di Melaka kering. Pusat tadahan hujan di Melaka kering. Sedangkan hujan turun. Dan hujan tak turun kat situ. Pusat tadahan hujan kering di Melaka, Durian Tunggal kot. Hujan tak turun kat situ. Hujan turun tempat lain. So, kita boleh membenihkan awan, tapi kita tidak dapat mengukur, menentukan di mana hujan akan turun. Kita benihkan awan di sini, hujan turun kat Thailand. Nganga kita. Kan? Benihkan awan kat sini, hujan turun kat Indonesia. Nganga juga. Atau mungkin ayat ni, rakyat Malaysia misalnya, tak berapa nak terkesan sebab kita negara yang banyak hujan. Petang semalam hujan, kalau nak tengok kekerapan hujan yang tinggi, pergi ke Taiping. Taiping tu, dia memang kawasan yang paling lembap dalam Malaysia. Paling banyak hujan turun. Dan jarang-jarang kita dengar Taiping ni banjir. Pernah tak dengar Taiping banjir? Sedangkan hujan kerap turun kat situ. So maksudnya banjir ni bukan kerana hujan. Kerana Allah tentukan tempat tu banjir. Dan Allah dah guide air yang turun dekat Taiping tu mengalir. Dan mengalir dengan sekata. Di mana tempat yang Allah nak dia mengalir. Dan tak kala Allah suruh dia berhenti di situ, berhenti dia termenung kat situ. Tempoh hari kat Shah Alam termenung. Berapa minggu? 3 minggu termenung. Kerana perintah dari Allah. Dan bayangkan negara-negara yang ada masalah air. Tak, negeri-negeri yang ada masalah air. Tempat kemarau. So, hujan ni sangat-sangat bermakna. Kalau dulu kita sering dengar dekat Afrika. Maka kalau minta derma tu, gambar-gambar anak-anak Afrika ni yang menghiasi poster. Sekarang tak pula dengar macam tu. Apa sekarang dekat negara diorang tu makin kerap hujan? Tanaman makin subur atau macam mana? Tak ada pula dengar derma ke Afrika macam dulu kan. Kan kalau kita
makan tak habis, mak kita akan ingatkan, tu anak-anak ke Afrika tu, makan tak ada. Engkau makan kat sini berlebih tak habis. Sekarang tak ada pula. Dengar cerita pasal anak-anak ke Afrika. Atau diorang dah kaya raya ke macam mana? Allahu a'lam. Tapi kadang-kala Allah beri juga bentuk-bentuk ujian kepada negara-negara yang lazimnya ada hujan. Allah beri juga rasa kemarau. Barulah kita rasa kepentingan air tu. Kadang bukan dalam bentuk kemarau pun. Kalau di Selangor ni, sungai itu dicemari. Sungai itu dicemari cukup untuk kerajaan Selangor tutup pamai dan satu Selangor tak ada air. Wow. So air ni lah. Air Allah datangkan dalam bentuk begitu penting, seperti mana pentingnya panduan yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kita tak mungkin boleh hidup tanpa air. Seperti mana kita tak mungkin boleh hidup tanpa panduan wahyu, tanpa sunnah. Kemudian Allah kata, fanzur. Lihat. Fanzur ila athari rahmatillah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Inna zalika lamuhyil mauta. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang cuba kau tengok. Asar, jejak langkah. Bekas-bekas. Asar ni bekas-bekas jejak langkah, remnants. Rahmatillah. Sekarang Allah suruh kita lihat tanda-tanda rahmat yang Allah beri pada kita. Allah suruh kita lihat tanda-tanda rahmat tanpa menyebut apa tanda-tanda tu. Rupanya Allah suruh kita identify, oh ni rahmat. Bila lihat, oh yang ni rahmat, Allah suruh kita lihat dengan jelas, dengan teliti dan identify. Ini kesan, bekas, tanda-tanda rahmat Allah. Antaranya seperti air hujan di atas. Nah, tu rahmat lah tu. Apa lagi bentuk rahmat yang lain? Tumbuhnya pokok. Sama ada tanda-tanda itu berbentuk air hujan itu sendiri atau kesan daripada air hujan yang turun. Bumi jadi subur, pokok-pokok, apa lagi tanda-tanda rahmat Allah? Cahaya matahari. Bukan saya nampak begitu berninar putih sebab disinari cahaya matahari. Duduk sebelah tingkap. Itu tanda-tanda rahmat dari Allah. So, bila kita perasan tanda-tanda, maka kita akan sedar kewujudan Allah. Kan? Sebab bila kita tak perasan tanda dan rahmat, kerana kita bukan memerhati, kita melihat itu sebagai perkara biasa, maka bila berlaku sesuatu, kita sukar untuk relate ada rahmat di sebalik bencana. Kan kita rasa kalau berlaku bencana banjir ke, itu sungguh-sungguh bencana. Tanpa melihat ada kasih sayang Allah di situ. Sedangkan kita tak tahu bahawa fungsi banjir yang lebih besar ialah
untuk menghanyutkan segala bentuk kotoran yang mungkin menutupi kawasan bumi. Sampah-sampah yang manusia tak nak bersihkan, dibersihkan oleh banjir. Dan kesan daripada banjir itu akan menyuburkan tanah-tanah. Dan kesan daripada banjir itu juga kita dapat lihat manusia kembali bersatu. Apalagi kesan dari banjir, menurunkan ego. Banyak kesan dari banjir. Tapi sebab kita melihat, oh ni bencana. Lalu kebanyakan naratif kita dalam bentuk berduka. Bukan nak suruh berseronok waktu banjir, tapi lihatlah kesan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah rahmat pengutusan para rasul. Ada orang melihat, ini semua undang-undang. So, bila dilihat undang-undang sebagai undang-undang, dia akan rasa diri dia dikongkong, dikekang. Buat itu tak boleh, buat ini tak boleh, itu haram, ini haram. Tapi kalau dia memandang dalam dimensi yang berbeza, dia boleh saja come out dengan kata-kata, untunglah ada Nabi dan Rasul diutuskan. Kalau tak, susah kita nak memikirkan bagaimana nak menjadikan, nak menetapkan hukum yang boleh diguna pakai oleh semua orang. Kan, kalau tak percaya, cuba tengok Undang-Undang Sivil dan Syariah di Malaysia. Undang-Undang Sivil dan Syariah di Malaysia. Cuba tengok hukum undang-undang perkahwinan antara sivil dan syariah di Malaysia. Bagaimana pembahagian anak hadanah, harta sepencharian. Kan, kalau tanpa panduan daripada Allah, dari Rasul, pening juga kita nak menguruskan tindak tanduk manusia ni. Dan kalau tak ada undang-undang yang firm, yang jelas, yang tegas, manusia adalah antara makhluk yang sangat sukar dikawal. Maka Allah utuskan Rasul untuk menghidupkan hati-hati manusia. Seperti mana air hujan tadi menghidupkan tanah-tanah yang tandus. Dan hati yang mati boleh dihidupkan dengan mengenal Tuhan. So, hati yang mati dan tanah yang mati, Allah berikan isyarat supaya kita melihat dan berfikir. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha? Bagaimana Allah hidupkan bumi yang sudah mati? Inna dzalika la muhyil mauta. Sungguh Allah berkuasa untuk hidupkan orang yang telah mati. Kalau kita hanya melihat hujan menghidupkan bumi, wahyu menghidupkan hati. Tapi Allah datangkan pula perbandingan, hujan hidupkan bumi yang mati. Kami
Inna dzalika la muhyil mauta. Kami, Allah kata, menghidupkan orang yang telah mati. Kalau begitu mudah Allah hidupkan bumi yang mati, semudah itu sebenarnya untuk kami hidupkan makhluk yang telah lama meninggal. Begitulah mudahnya bagi Allah untuk hidupkan manusia yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah boleh buat apa yang dia nak. Ala kulli syai'in, ala atas kulli setiap sesuatu, syai'in setiap sesuatu, kulli semua, setiap sesuatu, qadir berkuasa. So jangan pernah ada soalan tentang boleh ke tak Allah hidupkan balik ni. Boleh ke tak Allah hidupkan balik? Cuma dalam sejarah Nabi Ibrahim, baginda pernah bertanya pada Allah. Dan pertanyaan Nabi Ibrahim bukan dalam bentuk boleh ke tidak. Nabi Ibrahim tanya, kaifa? Bagaimana? Bagaimana Allah hidupkan benda yang mati? Nabi Ibrahim tidak menafikan Allah mampu hidupkan benda yang mati. Tapi baginda nak tahu bagaimana. Nah, itu berbeza lah. Berbeza. Okay. Kemudian ayat yang ke-51. Walain arsalna rihan fara'auhu musfarra laghallu min ba'dihi yakfurun. Dan sungguh jika kami mengirimkan angin lalu mereka melihat ianya menjadi kuning, kering, benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Wah. So, di atas, ayat di atas, Allah sebut kami utuskan riyah. 48. Yursilur riyah. Sama dengan 46. Yursilur riyah. Ra, ya alif ha. Riyah. Riyah ni angin yang baik. Kali ini Allah guna rihan. Rihan. Ra, ya, ha. Alif. Yang ini angin yang tak baik. Oh, angin pun ada baik tak baik. Rihan, angin berbentuk azab. Puting beliung. Taufan. Kan, angin-angin yang terlalu kuat. Bukan yang bentuk bawa hujan punya. Ini bawa malapetaka. Dia ada juga bentuk angin yang terlalu sejuk. Atau angin yang terlalu panas membahang. Dan ini bentuk angin yang boleh menjadikan tanaman jadi rosak. Dekat mana hari itu tu yang kebakaran hutan? Australia. Ya Ustaz, Australia. Ha. Angin tu
yang menyebabkan hutan semakin terbakar. Kalau setakat api di situ je, tak dibawa ke mana-mana, tak ada masalah. Ini dengan tiupan angin yang kuat untuk bawa sekali api tu. So angin ni dia bawa, dia mengandung, dia bawa. So bila dia rosak, maka ia akan menyebabkan tanaman menjadi cepat rosak. Menjadi menguning, Allah kata musfarra, menjadi kuning. Dan warna kuning ni bagi tanaman itu tandanya dia sudah rosak dan mati. Dan Ibnu Abu Hatim dia pernah list downkan ada angin ni ada 8 bentuk. Ada 8 bentuk. Dan antaranya disebut dalam Quran. Pertama, nasyirat. Nasyirat. Kalau ke atas ni Allah sebut apa? Rihan apa? 46. Mubasyirat. Mubasyirat tu nombor 2. So pertama nasyirat, kedua mubasyirat, ketiga mursalat, keempat zariyat. Dan ini semua angin-angin yang baik. Nasyirat, mubasyirat, mursalat dan zariyat. Manakala angin yang sebaliknya, al-aqim, sarsar. Kemudian ada taufan dan badai. Malah Ibnu Abu Hatim dia menggambarkan bentuk-bentuk angin ni seperti berikut. Angin yang bawa rahmat ialah nasyirat. Angin yang menyebarkan hujan. Hujan dah turun, angin tu tiup. So hujan tu akan pergi ke tempat yang Allah nak. Kemudian mubasyirat, angin yang membawa berita gembira akan turunnya hujan. Hujan belum turun, tapi angin dah bertiup, bawa awan. Mubasyirat. Mursalat, angin yang membawa awan yang mengandung hujan. Mursalat. Risal, Rasul kan, mursalat. Dan az-zariyat, angin yang menerbangkan polen, debu. Manakala angin yang mendatangkan azab, al-aqim, angin yang kering. Dan sarsar, yang boleh menumbangkan pokok. Dan kedua angin ini terjadi di daratan. Manakala taufan dan badai terjadi di laut. La zallu min ba'dihi yakfurun. Dan setelah angin itu, mereka melihat tumbuhan mereka menguning, benar-benar tetaplah mereka, la zallu min ba'dihi yakfurun. Mereka tetap menjadi ingkar. Ialah dia dah bertani, tanam padi, sebelum sempat dituai, padi rosak. Kan sebahagian daripada mereka apa? Waktu tu buat apa? Marah kepada Allah. Bila dia dapat benda yang dia tak suka. Akan tetapi sebaliknya, kalau padi itu subur dan boleh dituai dan dapat hasil,
tidak pula mereka bersyukur pada Allah. Nah, tu pelik manusia ni. Bila pula dapat benda buruk, mereka salahkan Allah. Dan sentiasa merasa tak puas hati dengan apa yang berlaku. Sebab tu agama kita ni, dia bukannya menjadikan ujian tu menjadi ringan. Tak. Ujian yang datang tetap begitu standardnya. Berat sesuai untuk manusia. Tapi kerana ada iman, kita hadapi ujian itu dengan mudah. Dengan lebih ringan. Ujian tu berat. Ujian tu sukar. Ujian tu susah. Tanpa iman, kita akan menyalahkan. Dan cuba tengok. Dekat apa yang berlaku semalam hari ini. Dah ada dah orang dekat media sosial yang kutuk maki caci Sultan Agong dengan macam-macam alasan. Malah Ketua Polis Negara arahkan buat SJR untuk memastikan kestabilan. Kenapa perlu sampai macam tu? Sebab ramainya orang tak boleh nak melihat situasi semasa ini adalah ujian dari Allah. Lalu hati dia ni tak dapat nak terima. Fikiran dia tak boleh nak compute. Dia tak boleh brain. Kenapa? Kenapa jadi macam ni? Sedangkan bagi orang beriman, ini mudah saja. Allah akan lantik bila dia nak. Dan perkara kerajaan tergantung, tak ada satu parti pun yang memiliki simple majority. Tak pernah berlaku. Ini kali pertama. So, bila kali pertama, dia perlu dihandle, dia perlu handle, dia perlu ditangani dengan cara yang tak pernah dibuat sebelum ni. Kali pertama, semua orang first time dekat Jabatan Peguam Negara. Mereka bertungkus lumus nak menasihati Agong ni, bingung. Sebab first time. Macam COVID-19 dulu, first time. Tapi kenapa kita sanggup nak memilih? Yakfurun, engkar. Salahkan itu, salahkan ini, caci orang tu, caci orang ni, maki orang tu, maki orang ni. Sedangkan kita sebelum pilihan raya berkempen, maki orang juga. Takkan selepas kita tahu keputusan, masih nak maki orang juga? Sudah-sudahlah. Contohnya antara yang tak puas hati, apa berlaku pada kerajaan negeri Perak. Orang pertikaian, kenapa kumpulan yang ni sanggup berkawan dengan kumpulan lagi satu, sedangkan satu lagi kumpulan mempunyai majoriti terbanyak. Dah dia pilih nak kawan dengan orang tu, biarlah dia. Kan, itu keputusan yang dia ambil. Dan kita pula memikirkan kenapa dia pilih macam tu. Hormatilah pilihan dia. Kan, kalau tak boleh nak hormati pilihan orang lain, macam mana negara kita nak harmoni? Benda yang kita tak dapat, bukan bermaksud benda tu tak baik. So, janganlah terikut dengan cara itu. Redha dengan apa yang Allah hidangkan. Redha dengan apa yang Allah takdirkan. Dan ayat ini juga memberikan kita peluang untuk memahami
ada manusia yang mengingkari nikmat-nikmat yang telah Allah beri pada mereka sekian banyak sebelum itu. Bertahun-tahun mereka tanam padi, dapat beras yang baik, berkualiti dan bermutu. Seluruh kehidupan dia makan daripada hasil beras yang dia sendiri tanam. Hanya baru satu kali Allah datangkan bencana dan mereka berkata seolah-olah mereka tak pernah dapat sebarang rahmat dari Allah. Dan mereka mengingkari nikmat-nikmat yang sebelum itu. Oh. So begitulah bila Allah kata la zallu min ba'dihi yakfurun. Mereka kekal tak nak percaya, kembali kufur dan berputus asa. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallau mudbirin. Fa innaka maka kamu wahai Muhammad la tusmi'ul mauta, kamu tidak akan, kamu tak boleh, kamu tak mampu menjadikan orang mati itu dapat mendengar. Kamu tak mampu, la tusmi'ul mauta, kamu takkan boleh menjadikan orang mati itu dapat mendengar. Benda ni apa nama? Panjang ni. Orang mati, kita tahu orang mati tak dapat mendengar. Kan, cuba bisik sebelah orang mati, dia respon tak? Maksudnya dia tak mendengar lah tu kan. Mereka takkan boleh bangun dari mati. So, bila kita pergi kubur, kita confident pula bercakap dengan diorang, seolah-olah mereka dapat dengar apa yang kita cakap. Macam mana tu? Macam mana tu? Ada banyak pendapat tentang benda ni. Dan ada yang kata orang dalam kubur tu boleh dengar salam kita kepada mereka. Boleh tahu kita melawat mereka dan sebagainya. Tapi, kita pilih pendapat yang bila orang tu telah mati, maka mereka tidak ada hubungan dengan orang yang hidup. Mereka tak dengar apa yang kita sebut, apa yang kita kata. Cuma ayat ni adalah isyarat. Orang-orang yang mati hatinya, dia takkan mahu ikut dakwah yang Nabi sampaikan. Mauta dekat situ Allah tuju kepada hati yang mati. La tusmi'ul mauta. Orang yang hatinya sudah mati, dia takkan dengar. Mereka sudah tidak dapat melihat sebarang kebenaran lagi. Hati yang mati sudah hilang cahayanya, takkan dapat menerima dan memantulkan cahaya.
Begitulah mereka yang berkelakuan seperti di atas, yang tak redha. Hati mereka seolah-olah sudah mati. Hati mereka tak mahu dah menerima hakikat yang mereka itu adalah hamba. Dan Allah boleh buat apa saja Allah nak terhadap mereka. Ya, mungkin saya setuju dengan An-Nuran, saudara-saudari An-Nuran. Tak kala kita berhadapan dengan orang-orang yang macam ni, ungkapkan saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dekat Twitter tu cuba tengok, diorang memaki Tuan Guru Haji Hadi, memaki ulama-ulama PAS ni. Seolah-olah neraka tu tak wujud. So, orang yang tak boleh nak redha ni, menyalahkan Tuhan terutamanya, sebut saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati mereka telah mati. Mereka dah tak rasa weightage pentingnya beradab dengan Allah ni. Wala tusmi'us summa du'a. Dan orang yang peka takkan boleh mendengar sebarang panggilan, ad-du'a, seruan. Sama seperti orang yang peka takkan boleh mendengar. So, kalau hati sudah mati, dia takkan boleh dengar dakwah. Sama seperti orang peka, telinga mereka sudah ditutup. Telinga mereka sudah ditutup dari mendengar kebenaran wahyu. Dan bila manusia sudah menolak kebenaran berkali-kali, maka Allah akan tutup pendengaran mereka. Berkali-kali tak nak dengar, Allah tutuplah sebab tak berguna dia ada pun. Bagaimanapun ia disampaikan, dia takkan berguna. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan kalau tuan-puan memerhatikan waktu kempen hari itu, pihak A dia maki pihak B. B pula maki pihak C. C maki A. A direndahkan B. B rendahkan C. C rendahkan A. Dan sekarang kerajaan tergantung. Yang sebelum ni A maki B, seolah-olah dia tak pernah sebut tentang makian itu, dia sanggup kerjasama sebab nak kuasa. Yang tadi C maki B, dia seolah-olah tak pernah bercakap buruk tentang C, tentang B ni, sebab dia sanggup untuk bergabung nak dapatkan kuasa. Sedangkan sebelum itu, dia londehkan orang ni, dia datangkan bukti-bukti sampai nak saman menyaman. Tapi bila kerajaan tergantung nak dapatkan kuasa, tak apa, jom kita sama-sama bincang sama-sama. Boleh pula duduk semeja. Wow. Kita di luar ni, kita melihat, nampak. Yang kita pelik ialah masih ada pentaksub yang menyokong apa saja parti dibuat. Itu yang kita pelik tu. Dia tak nampak ke?
Dia tak nampak ke ini semua adalah permainan 222 orang nak dapatkan kuasa. Ha. Sebab tu dalam apa nama? Dalam bernegara ni, politik ikut apa yang Nabi dan para sahabat pernah tonjolkan, mereka tak guna sistem demokrasi. Mereka guna sistem apa? Syura. Kita tahu sistem syura. Tapi bagaimana dia berfungsi itu yang kita tak tahu. Bentuknya bagaimana itu yang kita tak tahu sebab tidak didokumentasikan. Kerana para sahabat faham syura tu bentuknya macam mana. Cuba perhati betul-betul. Cuba baca betul-betul sejarah. Setelah Nabi wafat, apa berlaku pada para sahabat? Ke tak tahu? Yang terus bermesyuarat mengadakan majlis syura. Siapa yang mesyuarat? Saidina Abu Bakar, siapa kat syurah terlupa lah pula dah baca Madinah Takkan Rebah tu. Siapa yang bermesyuarat? Seluruh rakyat Madinah? Ya. Dia punya kepimpinan besar dia lah. Daripada Bani Asad ke apa. Lupa dah kat syurah, tak ingat baca itu. Ada Ansar dan Muhajirin. Ansar dan Muhajirin. Ha. Ansar dan Ansar ni bukan semua orang Ansar. Wakil dia. Wakil-wakil je. Sama macam Muhajirin. Bukan semua Muhajirin. Wakil-wakil je. Ansar diangkat beberapa nama. Muhajirin diangkat beberapa nama. Kemudian siapa putuskan Abu Bakar jadi khalifah? Kesepakatan bersama, bukan melibatkan rakyat. Kita nak lantik satu wakil, semua rakyat dalam daerah tu, dalam parlimen tu pilih satu wakil, satu perwakilan. Dan wakil yang dipilih tu tidak pun mewakili suara semua orang dalam parlimen tu. Dan sebelum tu ada dibuat pilihan raya. Sebelum tu tak ada dibuat pilihan raya. Malah jasad Nabi belum pun diurus. Mereka sudah pun buat pemilihan. Sebab mereka lebih faham situasi itu. Dan ini yang digunakan oleh Syiah untuk memburukkan sahabat-sahabat yang besar ni. Sebab yang menguruskan jenazah Nabi siapa? Ali. Ali tak ada kat situ. Tak ada dalam syarat tu sebab Ali terlalu muda untuk itu. Ali terlalu muda untuk itu. Dan Ali ahli bait. Keluarga terdekat Nabi. Dan siapa lagi dalam keluarga Nabi lelaki yang boleh menguruskan benda tu? Ali. Dia tak ada orang lain. Dan para sahabat Nabi beristihad bahawa kepimpinan benda yang sangat krusial. Kepimpinan perlu digantikan segera. Dan yang bermesyuarat syura ni adalah ketua-ketua, pemimpin-pemimpin tertinggi dan mereka sepakat untuk lantik Abu Bakar. Dan kalau kita lihat, yang bakal mengetuai negara Madinah selepas Nabi ialah Abu Bakar. Abu Bakar ni siapa? Muhajirin ke Ansar? Muhajirin. Muhajirin.
Dan orang Ansar boleh terima. Dia orang situ ke? Tak. Lepas Abu Bakar, siapa? Umar, Umar. Umar Muhajirin ke Ansar? Muhajirin, Dia Jirin. orang Madinah ke? tak. Lepas Umar, siapa? Utsman. Utsman. Masih kekal Muhajirin. Ya. Apa tak ada ke orang-orang Ansar yang berketerampilan untuk jadi pemimpin? Lepas Osman siapa? Ali. Lepas Ali siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni Muhajirin. Ada ke orang Madinah yang terampil untuk jadi pemimpin? So, rupanya kadang-kala, kalaupun ini bumi kita, bumi Malaysia, tak semestinya orang Melayu, hanya orang Melayu layak menerajui. Sebab pertimbangannya ialah takwa. Takwa. Dia bukan sahaja soal hormat sahabat Nabi, tapi bagaimana mereka boleh kekal mengekalkan takwa tu. Orang boleh percaya, orang yakin, orang confident. Kalau sekadar sahabat Nabi, Abu Hurairah tu sahabat Nabi. Dia paling banyak hafal hadis. Kenapa dia tak dilantik jadi pemimpin? Gitu. Dan itu luar biasanya orang-orang Ansar ni. Sehingga mereka layak digelar sebagai Ansar kerana mereka memang benar-benar nak bantu dan nak tolong. Kalau tanya pada kita, berapa ramai sahabat Ansar yang namanya kita boleh sebut? Adakah kerana ketokohan sahabat-sahabat sebagai pemimpin di samping takwa? Antara lain kerana mereka mungkin rapat dengan Nabi daripada awal. Dan mereka telah dididik dan diasuh bagaimana mereka melihat sendiri bagaimana Nabi membina repo dengan manusia. Sebab tu bila dia mirroring hidup macam Nabi hidup, maka manusia akan lebih suka, lebih percaya, confident, lalu mengangkat mereka ini sebagai pemimpin. Bayangkan kalau Hamzah tak meninggal, tak wafat waktu perang Uhud. Berkemungkinan Hamzah akan jadi khalifah. Dia pakcik Nabi, paling dekat, paling rapat. Tapi bahayanya kalau dia kekal hidup, tak wafat, lalu dia jadi khalifah. Bahayanya apa? Oh, pemimpin ni kena bagi pada keturunan. Kena bagi pada saudara mara. Hamzah ni dekat pakcik. Kalau menantu dengan mertua tu masih jauh. Abu Bakar menantu Nabi. Mertua Nabi. Umar mertua dan menantu Nabi. Ali menantu Nabi. Tapi Hamzah berbeza. Hamzah ni pakcik. Ali sepupu. Satu mungkin Hamzah diwafatkan lebih awal. Malah Hamzah pula mirip rupa Nabi. Nabi tu mirip rupa Hamzah.
Saat dia sepupu yang dekat, yang rapat. So, wala tusmi'u summat doa. Mereka langsung tak dengar sebarang seruan, panggilan. Idza wallau mudbirin. Dan sejurus itu mereka berpaling membelakang. Kan kalau orang pekak tu menghadap kita, bolehkah kita bercakap tanpa memberi isyarat? Tak mungkin. Dan kalau orang pekak tu sudah berpaling dari kita, apa lagi yang kita boleh buat? Nak panggil. Dia dah berpaling. Dan ini adalah isyarat yang besar kepada mereka yang berpaling dari kebenaran yang disampaikan. Dan Allah nak bagi tahu pada kita bahawa Nabi atau siapa pun tidak akan mampu untuk bagi hidayah pada manusia jika mereka tolak. Hanya Allah yang boleh buka, hidupkan hati manusia pada kebenaran. So tak payah bazirkan masa untuk pentaksub-pentaksub. Apa jua platform, apa jua keadaan. Kalau kita cakap sekali dia tak dengar, okey, terima kasih. Sebut saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So, kalau kita tetap habiskan masa di situ, masa kita yang habis, dia seronok je layan kita. Masa kita yang habis. Maka kita hanya boleh sampaikan. Tapi Ustaz mana tahu kalau saya berjaya mendatangkan logik buat dia. Logik. Mendatangkan logik. So, bila kita datangkan logik tu, hidayah datang. Macam tu? Tidak. Sebab tu kalau kita tengok prinsip orang-orang tabligh. Dia pergi dari rumah ke rumah. Pergi ke rumah orang ni tolak. Pergi ke rumah lagi satu, orang tu tolak. Pergi ke rumah ketiga, daripada jauh dia nampak orang tu dah tutup tingkap. Dia bagi salam 3 kali, tak menyaut. So, diorang beredar. Sampai ke masjid, apa diorang buat? Diorang sembahyang malam. Minta Allah agar ampunkan dosa rumah-rumah yang mereka pergi tu. Sama ada mereka menerima ajakan atau tidak. Mereka mendoakan orang-orang ni di tengah malam dalam tahajud mereka. Menangis-nangis kerana orang lain. So, dia bukan sahaja kita sampaikanlah dia terima-terima, tak nak dah lah. Tak. Tugas seterusnya ialah merayu-rayu pada Allah agar dia diberikan hidayah. Agar mereka dipandu. Itulah tugas pendakwah ni, berat. Sebab kita tak mungkin, tak mampu untuk bagi hidayah jika mereka menolak. Dan tadi Allah guna al-mauta, hati yang mati, as-summa, telinga yang pekak. Ayat 53 Allah guna mata yang buta. Wa ma anta bihadil ummi an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta mata hatinya dari kesesatan. Dan kamu tidak akan dapat memperdengarkan petunjuk kepada mereka kecuali kepada orang yang beriman dengan ayat kami. Dan mereka itulah orang-orang yang berserah diri. Dan kali ini Allah datangkan pula tentang orang buta. Kalau orang buta,
apa pun kita tunjuk, dia tak akan dapat lihat. Cuma orang buta ni, dia bukan tidak mendengar. Kalau tengok ayat di atas, ayat 52, kan Allah sebut 2 kali. Tusmi'u 2 kali. La tusmi'u, la tusmi'u. Tapi untuk buta, wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim. Lo cakap tentang orang buta, kita tak akan dapat memberi petunjuk kepada orang buta daripada jalan kesesatan. Berbeza dengan yang tadi, guna pendengaran. Kenapa Allah asingkan buta dengan pekak? Kenapa tak sekalikan satu ayat? Dan kali ini yang buta, terutamanya buta mata hati, tak ummi ini buta, buta mata. Kali ini buta bersendirian. Bersendirian. Sedangkan orang buta boleh mendengar. Kan orang buta boleh mendengar. Tapi dalam konteks ini, orang ini tetap tak nak dengar. Kerana di bawah tu Allah sebut apa? Intusmi'u illa may yu'minu bi ayatina. Orang yang nak dengar ni adalah hanya orang-orang yang nak beriman. Kalaupun dia buta, dia masih boleh mendengar. Kita masih boleh bagi panduan. Tapi ada orang buta tetap tak nak dengar sebab dia tidak beriman. Dan ayat di atas 52, Allah gabungkan mati hati dan pekak. Sebab connection secara langsung daripada telinga ke hati itu kuat. Connection telinga ke hati ni kuat. Sebab ada masjid negara dia tahun depan kami nak berkolab dengan Persatuan Orang Pekak untuk ajar beberapa orang pekak fardu ain. Fardu ain. Suatu perbincangan tu dia bentangkan silibus. Wuduk macam mana, tentang najis macam mana. Setiap satu silibus tu makan masa lama. Katalah untuk uduk. Dia makan masa 2 bulan, 3 bulan. Hanya nak ajar uduk. Kan lama tu. Lama. Sebab dia kata orang pekak ni, potensi dia untuk faham secara cepat tu sangat lambat. Potensi dia untuk faham apa yang kita nak sampaikan ni sangat lambat. Sebab bahasa isyarat terhad. Bahasa isyarat ni terhad. Katalah kita nak memperkenalkan dia dengan huruf qaf. Huruf qaf.
Qaf tu kena tukar pergi Q dulu. So, dalam dia bahasa isyarat antarabangsa ni dia guna huruf alfabet. Dia tak guna huruf hijaiyah. So nak ajar dia satu huruf Qaf, kena tukar pergi Q. Dan nak dibiasakan makan berminggu. So hubungan pekak dengan hati ni, hubungan telinga dengan hati ni sangat besar. Sangat besar. Dan sebab itu bayi-bayi yang lahir, dengarkan nama Allah dulu, azan dekat telinga. Dia akan membentuk hati. Perkataan-perkataan, percakapan di rumah, dalam kalangan anak-anak kita, kena perkataan yang baik sebab telinga akan memberi kesan, pendengaran akan memberi kesan terus ke hati. Kan macam Kak Syida tengah tengah masak. Tengah masak kan ngadap periuk. Tengah masak ngadap periuk. Tengah-tengah masak terdengar perbualan anak. Kau pergilah minta dengan ibu. Alah, ibu tu kalau orang minta bukan dia nak. Dengar kan, walau tak tengok. Dengar. Menusuk tak ke jiwa? Menusuk. Hanya dengan pendengaran. Seorang buta pun sama macam tu. Sebab tu Allah asingkan. Allah asingkan hati yang mati, telinga yang pekak, satu ayat. Dan ayat 53, hanya dengan mati yang buta. Dan Allah dahulukan hati yang mati dan telinga yang pekak. Sebab itu paling crucial, paling bahaya. Berbanding mati yang buta, dia masih boleh dengar. Dia masih boleh dengar. Cuma kategori ayat 53, dia bukan sekadar buta, tapi dia tak nak dengar. Itu lebih bahaya. Dan Allah kata, in tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina. Hanya yang dapat mendengar apa yang Rasul sampaikan ialah orang-orang yang beriman dengan ayat kami. Percaya dengan Quran. Mereka yang ada keimanan, itulah yang boleh dengar wahyu yang disampaikan. Mereka yang telah buka hati mereka untuk terima kebenaran. Daripada atas, Allah sebut tentang air yang menghidupkan bumi. Air hidupkan bumi, didatangkan oleh awan. Sekarang conclusionnya ialah bagaimana air yang hidupkan bumi, wahyu yang kita dengar itu sudah pun membuka hati kita agar dapat menerima kebenaran demi kebenaran. Fahum muslimun, dan mereka itulah orang-orang yang berserah diri. Kerana mereka ada iman dalam hati mereka. Mereka akan rasa senang, selesa untuk mendengar wahyu. Bila disebut muslimun, berserah diri. Apa maksud serah diri? Bahasa Inggerisnya surrender. Apa maksud serah diri? Bersedia untuk menerima sebarang arahan dan perintah dan larangan daripada Allah. Okey. Serah diri, serah diri. Mengaku kalah. Mengaku kalah. Okay, surrender, mengaku kalah. Tunduk patuh. Submissive. Tunduk dan patuh. Submissive. Serah diri. Mengaku kalah kot, mengaku kalah. Serah diri, mengaku kalah. Ada beza tak orang-orang yang menang dan orang yang kalah?
Orang menang, dia rasa dia ada power. Dia ada kuasa untuk minta, dia ada kuasa untuk demand. Tapi orang yang kalah, dia ikut je. Dia ikut je. So antara kita dan Allah, bila masa kita menang? Bila masa kita menang? So kalau kita tak pernah menang, maka kita perlu terima je. Redha. Dah Allah letakkan takdir kerajaan tergantung. Redha lah. Kalahlah kita. Allah letak satu keadaan dan Allah nak tengok respon kita. Kau menang ke kalah? Kalau kau menang, kau kritik. Tak patut macam ni. So, kita rasa kita di pihak paling benar, paling menang, paling bagus pendapat. Kalau dalam media sosial, kita dah ada 8-7 PhD. Semua bidang kita pakar. Dialah paling tahu tentang hati manusia. Itu kan lagak orang menang. Tapi bila kita surrender, cuma surrender ni bukan bermaksud kita kalah. Kita redha. Akur. Maka kita serahkan diri dan keputusan sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pun Allah nak lantik melalui pertimbangan, perantaraan, pertimbangan tuanku hari ini. Kan patutnya 10.30, 30 orang BN tu panggil sorang-sorang. Boleh pula BN minta tangguh. Boleh minta tangguh, tak nak jumpa hari ini. Cuma nak bincang. Kenapa? Dia nak end block, on block. Ejaan dia EN. Tapi sebutan on block. Dia nak supaya jawapan nanti yang disampaikan pada tuanku sama semua. Tapi ada baiknya jugalah benda semacam tu. Agar PH dan PN cuba gabung. Mereka memiliki 2/3 dewan dan itu kuasa besar. Apa salahnya gabung untuk kebaikan rakyat? Atau masing-masing ada agenda? Tak boleh berlaku pertembungan. Relax sudahlah. Kan kita nak sama-sama bangunkan negara. Ini baru dekat dunia ni. Rebut kuasa dekat dunia. Kenapa tak fikir lebih jauh tentang akhirat nanti? Kan sebab rakyat yang kebanyakan ni, dia cuma nak tahu siapa nak jadi PM, selepas itu dia nak tuntut bila boleh cuti. Itu je. Bukan benda lain pun. Yang penting dia boleh hadirkan makanan atas meja dia. Itu je. Yang lain korang uruslah. Nak cuti je. Sama sekarang tanya-tanya. Bila kerajaan nak bentuk? Kita orang nak tuntut cuti. Kerajaan mana yang umum? Okey, kita cuti. Itu je. Rakyat tak kisah pun siapa jadi Perdana Menteri. Tak kisah. Kemudian ayat seterusnya, ayat 54. Dan dalam ayat 54 ni dia ada berita gembira dan juga ancaman tentang akhirat. Allah kata apa? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin
Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Inilah realiti hidup kita. Seumur hidup. Siapa-siapa sahaja, inilah realiti seumur hidup dia. Allah, dialah yang cipta kamu bermula dengan lemah. Min dha'fin. Dia cipta kita dari by default lemah. Min dha'fin. Kemudian dia jadikan kamu setelah lemah itu min ba'di dha'fin. Setelah lemah itu quwwah. Kemudian summa ja'ala. Kemudian dia transform. Cuba tengok perkataan yang Allah guna. Mula-mula khalaqa, lepas tu ja'ala. Kemudian ja'ala. So ja'ala ni dia ubah daripada satu keadaan kepada keadaan lain. Itu ja'ala. Menjadikan. Bukan menciptakan, menjadikan. Dijadikan meja daripada kayu. Itu ja'ala. Kemudian dia jadikan kamu sesudah kuat itu, mimba kuwatin dha'fa wa syaibah. Lemah dan beruban. Lemah dan beruban. Yakhluqu ma yasha'. Allah, dia berkali-kali mencipta apa yang dia nak. Yakhluqu fi'il mudhari'. Allah berkali-kali. Bukan sahaja terhenti penciptaan dia pada kali pertama tu. Berkali-kali. Sekarang pun Allah sedang mencipta. Berkali-kali apa yang dia nak. Wa huwal alimul qadir. Dia sangat tahu. Alim, sangat tahu. Qadir, sangat berkuasa. So Allahu allazi khalaqakum min dha'fin. Kita asalnya, awalnya, tak ada sebarang kekuatan. Waktu baby, apa yang kita mampu buat, tak mampu buat apa-apa. Menangis tu pun sebab Allah bagi kita peti suara. Kan? Dan kita dapat makanan tu pun atas ihsan, kasih sayang dari ibu. Untuk kita angkat kepala sendiri, toleh kanan kiri pun tak mampu. Kan bila kita angkat baby, kan kita terpaksa tampung leher dia. Kalau tak dia lentok macam tu. Tak mampu. Kita lemah selemahnya. Kan tulang empat kirat kita, tubuh kita pun lembik je. Kan kalau baby tu bawah 3 kilo. Bapa yang first time ada anak, baby bawah 3 kilo, nak ngangkat. Takut patah. Kan kalau 3.3 tu, tu dah kira besarlah baby tu nak diangkat. Ini bawah 3 kilo, 2.7, 2.5, 1 kilo. Tu masuk dalam incubator je. Boleh nak pergi angkat agak-agak macam tu? Tak. Lemah. Lemah. Dan patut ditampal dekat dahi setiap baby, handle with care. Kan itulah yang realitinya. Memang handle with care. Khalaqakum min dha'fin. Ataupun tulis dekat tapak kaki, fragile. Mudah patah. Dan patutnya juga pada mak bapak tu, dekat dadanya, apa tulis? Di dalam ini terkandung ayat Quran, jangan dilangkah.
Kan? Letak je handle with care ke fragile. Jangan dihumban. Once broken, considered die. So kita sangat lemah. Ada point ataupun ada momen dalam kehidupan kita, kita sangat lemah. So untuk memikirkan keadaan situasi waktu itu kita begitu lemah. Takkanlah bila besar kita nak melawan Tuhan. Sedangkan satu ketika nak bercakap pun kita tak reti. Tapi bila dah pandai bercakap, pandai mengeja, wah semahunya kita nak keluarkan isi hati, nak dipertontonkan pada semua orang, yang kitalah paling kuat memaki, yang kitalah paling kuat melawan raja, yang kitalah paling kuat melawan Tuhan, sehingga tak nak mengaku Tuhan. Kita kalau berdepan dengan orang yang tak reti diuntung, tak reti bersyukur, sesabar-sabar kita orang beriman pun ada masanya kita geram. Walillahil masalil a'la, mungkin perasaan tu tak sesuai untuk disabitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang cipta kita, lalu nampak manusia itu bila dah besar dan melawan Tuhan. Halah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah dia membesar, menjadi semakin kuat, boleh berdiri dan berlari, malah boleh pula melakukan aksi gimnastik, berjalan ke sana kemari, tubuh semakin kuat. Allah nak ingatkan, summa ja'ala. Ja'ala dekat situ ada fa'il. Tapi fa'ilnya tu tersembunyi. Siapa yang menjadi tu? Dia. Dia tu kembali kepada manusia tadi. Kemudian dia menjadi selepas lemah tu kuat. Dia menjadi kuat. Tapi cuba tengok kerana ayat ini, perkataan ini sudah begitu jauh. Sudah begitu jauh daripada perkataan pertama dalam ayat ini. Kalau kita tengok, dia adalah kalimah keberapa? Quwwah tu kalimah keberapa daripada Allah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalimah ke-11 baru jumpa quwwah. Kan? Kalau kira. Kalimah ke-11. 10. 10 Ustaz. 10 ke 11. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kiralah Allah tu dulu. So kira kalimah ke-10, ke-11 dari Allah. Kerana dah jauh, maka kita lupa Allah yang jadikan dia kuat. Dan punyalah kita lupa sebelum kuat itu ada 2 kali lemah. Dua kali lemah. Dan Allah nak ingatkan yang menjadikan kita kuat itu ialah Allah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Dan bila kita semakin tua, akhirnya kita menjadi lemah semula.
Lemahnya kita itu sebagaimana lemah dulu mula-mula. Nak jalan pun susah. Nak makan kena suap. Kita menjadi seperti kanak-kanak semula. Lemah. Badan fragile. Bolehlah tulis kat dahi orang-orang tua tu. Handle with care. Cuma dekat dada dia tu lah, tak boleh dilangkah, ada ayat Quran. Bagi orang-orang tua yang menghafal, yang melazimi baca Quran, jangan dilangkah. So kena buat tu, t-shirt. Letak dekat dada sini. Di dalam terkandung ayat suci Quran, tak boleh dilangkah. So anak-anak bila tengok, oi dia kena hormat ni. Bukan hanya melihat itu tu sebagai mak dan bapa. Bukan melihat sebagai atuk dan nenek. Tapi mereka sudah banyak amal. Banyak baca Quran. Kalau begitulah kita melihat orang tua. Dan bakal PM kita semua orang tua. 75, 76. Kalau dulu 96 tahun. Orang tua. Tapi kerana kita melihat mereka sebagai ahli politik, kita tak lihat nilai angka umur tu. Sedangkan kita sepatutnya melihat mereka sebagai orang yang banyak amal, banyak pengalaman, dekat dengan Allah. Dan kita ni kurang amal, masih kurang pahala. Takkan sanggup nak merendahkan dia, nak mengutuk dia. Begitu. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Bila semakin tua, akhirnya kita jadi semakin lemah. So kalau ikut dha'fa, disebut 3 kali, quwwah disebut 2 kali. Dan itulah nisbah kekuatan dalam hidup kita. Dalam banyak masa kita lemah. Allah bagi kita rasa nikmat kuat tu. Lemah bukan bermaksud tak bagus. Kan, lemah bukan bermaksud tak bagus. Lemah maksudnya dia perlu dilayan dengan baik. Handle with care. Dan Allah kata wasyaibah. Kan rambut dekat kepala. Yang asalnya dulu tak ada rambut dicukur. Orang buat kenduri. Marhaban. Kan dulu orang tua-tua bila sambut baby, kenduri cukur rambut. Waktu tu rambut tidak dikira aurat. Belum balik. Kemudian kita ada rambut lebat menghitam. Sehingga buat iklan. Kerana rambutmu merupakan permata. Mahkota. Mahkota seorang wanita rambut dia. Dan akhirnya rambut itu dipenuhi dengan uban. Yang dahulunya lebat menjadi jarang. Sebelum ini kan Allah ada sebut tentang rihan musfarra. Tumbuhan menjadi kekuningan. Tumbuhan tu bertukar macam tu, peringatan besar buat kita. Rambut kamu juga akan bertukar warna. Kita pula sangat tahu kalau tanaman tu jadi kuning, dia adalah tanda ia akan mereput dan musnah. So kalau kepala kita sudah jadi putih, sudah-sudahlah rebut kuasa dengan cara yang salah.
Masih tak ingat lagi. 2 PM tu kepala ni dah mula beruban. Tak lama lagi. Ingatlah. Lembut. Sangat lembut dah. Allah datangkan contoh. Yakhluqu ma yasha'. Allah jadikan apa saja yang dia nak. Wa huwal alimul qadir. Dan Allah berkuasa atas apa sahaja. Dan peringatan besar macam ni. Peringatan besar macam ni. Kita perlu perhatikan. Supaya dia beri kesan pada jiwa. Dia beri kesan pada jiwa dan pada tindakan. Pada tindakan. Jika tidak, kita akan rasa masa kita banyak lagi. Kita akan rasa masa kita banyak lagi. Banyak lagi yang aku boleh buat untuk ni. Banyak lagi yang aku boleh gini. Ada lagi idea aku. Sedangkan Allah dah bagi tahu, tumbuhan kalau dah kuning, itu sudah rosak. Itu sudah rosak. Malah yang berebut ni, yang berebut kerajaan tergantung ni, semua orang-orang tua. Dan kenapa dibenarkan undi 18? Sebab kita nak groom bakat-bakat muda agar dia dapat menjadi pemimpin yang baik. Dan kalau sampai ke akhirnya ni, orang tua yang gaduh, bila orang muda nak dapatkan panduan yang baik, contoh yang baik dari orang tua. Dia patutnya pimpinan tertinggi tu ada had umur. Tapi dia kata orang muda Ustaz, mana ada pengalaman? Kan? Orang muda mana ada pengalaman nak memerintah? Oh, kalau begitu, awak sanggup naikkan orang muda dan awak orang tua tak buat apa-apa. Orang tualah beri nasihat, berikan pengalaman kepada orang muda. Dan orang muda bila dah ditampuk kuasa, janganlah sombong. Janganlah degil. Terimalah nasihat dari orang tua. Kalau kita tunjuk benda yang bagus dan betul, siapa pun yang naik di tampuk pemerintahan, dia bersedia dinasihati. Perdana Menteri bukan memiliki absolute power. Tak. Dia bersedia dinasihati. Dia ada juru runding dia. Muhammad Al-Fatih sangat muda untuk pegang tampuk pemerintahan tu. Dan dia dapat nasihat daripada orang-orang yang jauh lebih tua dari dia. Sebab orang muda punya drive ni, kesungguhan dia, energi dia berbeza. Anda nak tengok Malaysia yang kuat, berilah pada orang yang masih kuat. Dan nak tengok Malaysia yang kuat, bagilah pada orang yang kuat. Ini bagi orang yang sudah wasyaibah. Syaibah ni perkataan terakhir dalam apa nama? Dalam frasa tu. Perkataan terakhir. So kalaupun orang syaibah ini naik jadi ketua dan kita berharap Malaysia menjadi kuat, tak. Malaysia akan kekal jadi syaibah. Tua. Tua sebelum umur. So Allahu alam 11:34 kita berhenti dulu, kembali kepada moderator. Subhanallah Ustaz. Jadi memang kena dengan situasi semasa lah ayat Ustaz.
Tadabbur ayat kita kali ni sangat berkait kan. Kalau kami pun bila Ustaz dah cakap ni baru nampaklah benda tu. Kadang-kadang dalam hati tu banyak perasaan macam-macam, tapi bila kita kenangkan macam ni, macam mana sistem yang Nabi aturkan pada zaman Nabi kan, zaman pemerintahan ikut khalifah ni, macam mana mereka berbincang majlis syura dekat Saqifah semua tu. Jadi kita masalahnya sekarang ni netizen yang banyak. Jadi hati tu bila kita baca kita rasa macam tak seronok. Macam tu lah. Jadi bila kita tak seronok, tak dengar kemarin Ustaz punya kuliah, kemarin dulu dah dekat Tiba Hijrah. Kita ni kalau beza pasrah dengan redha. Bila kita tak redha dengan apa yang dah jadi, yang Allah takdirkan kepada kita sekarang ni, padahal 50,000 tahun sebelum ni pun Allah dah tulis dah. Jadi bila kita tak redha tu, hati kita tak seronok. Maknanya kita cuma pasrah aja. Bila pasrah tu kita dalam hati dalam keadaan kita terseksa. Kita tak akan rasa seronok. Macam itulah. Jadi Ustaz, Alhamdulillah, ada siapa nak tanya soalan apa ke? Sekejap tak tengok dekat Facebook. Ada tanya apa ke? Kat Facebook tak ada soalan apa? Ada siapa nak tanya Ustaz apa ke? Tak, refleksi pada ayat satu tu Ustaz. Tanaman bila menguning tu, maknanya ada proses untuk pada berlakunya proses berlakunya kehancuran lah pada diri kita. Tapi sebenarnya kita tak tengok benda tu sebagai macam ni lah, bila orang dah tua-tua, macam orang dah berumur-umur ni kan, macam sepatutnya benda-benda macam yang kita kena berlawan dia lah, kita kena amankan diri kita lah daripada kita fokuskan diri kita, macam mana kita nak jadi, mana hala kita ke negara yang satu lagi tu nanti. Ini kan kita menyebabkan ialah dosa lah Ustaz, bertimah-timah dosa kita kan, dosa yang ada pun kita tak tahu lagi. Tapi itulah macam dia cakap tadi lah, netizen. Tapi sebenarnya macam Ustaz Endang cakap, Ustaz Endang cakap kita jangan ambil tahu orang, kurang-kurang ke dalam tu Facebook, kurang-kurang dalam medsos. Jadi kita akan dapat ketenangan tu. Suasana begini ni satunya ujian untuk kita semua lah Ustaz kan. Macam mana kita nak handle benda ni, macam mana kita nak hadap benda ni, sama ada kita nak ikut sekali ataupun kita sama mulut kita tangan kita macam mana. Tapi sekarang nak naik ke, nak cakap ke kan. Sebab kalau ayat macam tu peringatan pada kita yang dah berumur ni lah kan. Umur dan Tuhan ni memang very soon lah. Ustaz, terima kasih Ustaz. Peringatan kita semua Ustaz, memang kita memang terkena sebiji-sebiji lah. Ayat 21 tu dia relate dengan ayat surah Al-Hadid ayat 20. Sama macam tu juga, Allah bagi perumpamaan tentang pohon yang, tanaman yang daripada hijau menguning akhirnya habis. Jadi seperti daun kering yang gugur, yang dipijak-pijak yang tak ada nilai, tak ada value. Itu dah kita sebenarnya. Tapi itu pun sombong. Ya Allah. Bila kan Allah bagi pengatakan sekali dalam ayat 24. Daripada lemah kuat kemudian lemah berubah, memang kemudian tu habislah. Tak ada lah, dia kemuncak ke atas, turun balik ke bawah tu masuk ke dalam tanah aja lah sebenarnya. Akbar. Itulah pengetahuan. Itu sebab tu agaknya Ustaz, sebab tu ada doa surah Al-Ahqaf ayat 15 tu kan, supaya bila kita dah berada pada usia 40 tu, dia dah satu usia kemuncak. Bila kita berada usia kemuncak tu, dia tak pergi mana lagi, lepas kemuncak dia mesti turun. Tak turun ke mana lagi? Turun ke alam barzakh je lah, masuk ke dalam kubur. Sebenarnya peringatan untuk kita lah sebenarnya, ya Allah. Itulah Ustaz. Jadi jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih banyak, insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Tapi itulah yang satu dengan yang keempat tu ada connection yang ish ada lah kan. Dia suruh kita tengok alam dulu. Perhatikan alam kamu, alam tumbuhan, tanaman tu, kemudian relate dengan diri kamu. Kamu pun begitu. Allah khalaqa, itu ja'ala. Ja'ala lagi sekali. Ciptaan kali pertama disebut khalaqa. Ciptaan terus-terusnya tu disebut ja'ala. Ciptaan tu Allah tu pattern yang pertama tu kan. Bila ada pattern tu jadi ciptaan yang kedua tu. Ya. Allahu Akbar, sentak semua dah dengar ni, tersedu, terkedu dengan diam gitu. Tak, tapi sebenarnya bila kita duduk, bila sentiasa dalam ingatan, hari-hari dalam ingatan. Sebenarnya bila dalam ingatan tu, kita cepat-cepatlah istighfar bila kita buat salah tu sebenarnya.
sikitlah apa situasi di luar tu kita cepat-cepat reflect pada diri kita sendiri apa kita dapat hari ni kan. Itulah. Macam minggu lepas pasal angin tu, pasal awan semua. Memang minggu lepas tu dia punya rakaman minggu lepas tak ada ulang-ulang dengar. Bila dengar tu rasa macam ya Allah ya Tuhan. Dia jadi ingat. Dia punya Masya cari buku ni jumpa dia kecil kan terselit sikit tajam. sahabat-sahabat beliau dulu punya satu kapan order kan. Sama-sama. Bagus cerita ni. Tapi saya ada lagi satu buku tu khas siapa kewafatan Rasulullah SAW. Acara Buku Kak tebal. Syedra. Allah menitip sikit mata. Sedih, tak ada baca buku tu. Bila baca kan air mata tu bergenang dulu. Dia mendapat Rasulullah sakit sampai orang kata pemakaman baginda lah kan. So insyaAllah kita jumpa lagi esok pagi dengan sesi Ustaz Mustafa Suki pula ya insyaAllah. Sesi pengajian Ahmadat. Dengan itu saya endkan sesi pagi ni lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak join group tu? Assalamualaikum warahmatullahi syukran. Ya, terima kasih semua ya. Boleh join group kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Terima kasih. bincangan kat situ. Sama-sama kita ada Terima bincangan kasih kita jaga semua kelas-kelas. Pak Syida, Pak Liza. Terima kasih Kak Nasima. Jumpa lagi esok insyaAllah. Jazakallahu khairan Kak Syida. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.